بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للنبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من أمتي. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Nabi SAW bersabda, pelajarilah ilmu faraid serta ajarkanlah. Sesungguhnya ia adalah setengah daripada ilmu dan ia akan dilupakan. Dan sesungguhnya ia adalah ilmu yang pertama yang akan dicabut dari umatku. Yang dihormati Tuan Nazir kita, Tuan Imam, Tuan Bilal, pegawai serta ahli jawatan kuasa Masjid As-Sabirin Kampung Bukit Canggang. Yang dimulakan juga Tok Ketua Kampung kita, Tok Ilyas, para alim ulama, asatizah di kalangan tuan-tuan dan juga puan-puan, seterusnya muslimin muslimat, hadirin hadirat. Pertama dan selama-lamanya kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinan dan rahmatnya dapat kita sama-sama mengerjakan solat fardu maghrib secara berjemaah, dan seperti mana yang telah dijadualkan sebulan 2 kali pada hari Ahad minggu yang ke-4 ketiga dengan hari Jumaat minggu yang ke-4. Kita akan pelajari atau sama-sama kongsikan kitab Faham Faraid karangan Al-Fadhil Ustaz Hilmi Hanis bin Muhammad, sahabat saya. Mudah-mudahan perjumpaan kita ini termasuk dalam salah satu Raudatul Jannah, taman-taman syurga yang ada di dunia ini, dan merupakan sebab asbab untuk menambahnya timbangan kebaikan kita ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah malam ini kita sambung dalam tajuk kepentingan dan keistimewaan ilmu faraid. Akan datang pembelajaran faraid ini semakin berat. Bila kata semakin berat, akan timbul persoalan demi persoalan. Ini kita masih lagi pada muka surat 25. Kita ada 300 lebih muka surat. Dan kita belum masuk lagi dalam bab pengiraan.
Bila masuk dalam bab pengiraan, bila masuk dalam bab ahli waris, bila masuk dalam bab setiap ahli waris berapa bahagian mereka dan ketika mana, apa dalilnya, masa itu perbincangan akan semakin berat. Jadi sekiranya ada yang tidak faham, saya izinkan terus angkat tangan dan tanya. Jangan tunggu di hujung kuliah, takut-takut nanti kita berganjak masa yang panjang. Ada sahaja persoalan yang kurang jelas, terus angkat tangan dan tanyakan. Kerana akan datang ini perbincangan kita akan semakin berat, semakin susah. Kalau kita mengaji tentang sirah, mudah, kita seronok dengar je cerita. Tetapi cerita pengajian kuliah berkait tentang faraid, bukan hanya kena mendengar, tuan-tuan juga kena sama-sama berfikir. Tuan-tuan juga kena ambil perhatian dan memberi tumpuan. Sebab nanti kita akan masuk dalam bab waris. Bila dikatakan anak lelaki daripada saudara lelaki seibu sebapa dengan bapa semati. Cuma kita nak jangka siapa dia ni. Rupa-rupanya sepupu je. Tetapi sepupu yang dikatakan ahli waris hanya dari jalur sebelah ayah. Adik-beradik lelaki sebelah ayah, anaknya. Adapun yang sebelah ibu, kita panggil sepupu juga. Adapun yang sebelah bapa, yang perempuan, makcik kita, anaknya, kita panggil sepupu juga. Tetapi sepupu itu bukan ahli waris. Nanti kita akan masuk di kalangan ahli waris. Daripada lelaki 15 orang, daripada perempuan 10 orang. Satu persatu kita akan masuk dengan lebih terperinci. Setiap seorang itu berapa bahagian mereka, berapa keadaan mereka, dan sebab apa mereka dapat sedemikian, sebab apa terhalang, sebab apa jadi sikit daripada banyak, dan dalil-dalil yang berkaitan. Kepentingan dan keistimewaan ilmu faraid. Yang pertama, ianya adalah penentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bila cerita tentang hukum faraid, bila cerita tentang pembahagian faraid, bukan daripada para imam, bukan daripada tok-tok guru, bukan daripada ustaz-ustaz, ustazah-ustazah. Faridatan minallah, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Asas untuk mudah kita faham, setiap yang ada di dunia ini milik Allah. Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam, bukan hanya pemilik, bahkan Tuhan. Tuhan sekalian alam merangkumi, memiliki segala yang ada di dunia ini. Al-alam ma siwallah, selain daripada Allah itulah alam, termasuk harta kita. Bila kata harta kita, akhirat nanti Allah tanya balik, dari mana datang, ke mana belanja. Ini antara 4 soalan yang akan ditanya kepada kita tentang harta kita. Tetapi nak kaitkan dengan faraid ini, bila kita mati, masa kita hidup Allah bagi pinjam. Bila kita mati, hakikatnya pemilikan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita tak nampaklah dengan mata kita, tiba-tiba rumah tu hilang, boom, kembali kepada Allah. Kereta tiba-tiba hilang, boom, kembali kepada pemilikan Allah. Tak nampaklah. Tetapi hakikatnya pemilikan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana sebelum tu masa kita hidup masih lagi milik Allah, cuma Allah bagi pinjam. Bila kita mati, kembali kepada Allah. Dan bagaimana cara Allah nak memberikan kepada waris-waris? Dengan cara faraid. Yang Allah langsung tentukan dalam Al-Quran, bagi bapa berapa, bagi ibu berapa, bagi suami berapa, isteri berapa, anak-anak berapa. Semua dari Allah Subhanahu wa taala. Tilka hududullah. Demikian itu berkait tentang ayat-ayat pembahagian pusaka daripada Allah Subhanahu wa taala. Had, hudud, ketentuan. Faridatan minallah, kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu hukum mengaplikasi, membahagikan harta pusaka dengan faraid adalah fardu ain kepada setiap waris. Wajib. Bukan pilihan kedua, bukan pilihan ketiga, bukan bila dah bergaduh, berkelahi baru nak kembali kepada Quran Sunnah, tidak. Tetapi pilihan yang pertama. Kerana ianya adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu faraid tidak dijelaskan dengan terperinci
oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Ta'ala yang memberikan pembahagian tersebut di dalam surah An-Nisa pada ayat yang ke-11, ke-12, ke-176. Seperti mana yang telah dinyatakan sebelum-sebelum ini, kita dah ada bincangkan berkait tentang ayat-ayat Al-Quran yang berkait dengan faraid. Antaranya surah An-Nisa ayat yang ke-11, ke-12. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unthayain. Telah diwasiatkan, yusi ni, bila kata yusi, kalau lihat tafsir, ulama tafsir menafsirkan lebih berat, maknanya lebih sama taraf dengan ayat kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Maksudnya wajib, bukan wasiat saja, tetapi hukumnya wajib. Yusikumullahu fi auladikum, telah ditentukan, diwajibkan bagi anak-anak kamu, lizakari mithlu hazzil unthayain, bagi lelaki dua bahagian daripada bahagian perempuan. Nisbah lelaki dua, perempuan satu. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Bagi kamu suami-suami 1/2 daripada harta peninggalan isteri-isteri kamu sekiranya mereka mati tidak mempunyai anak. Ini semua langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan kadar pembahagian untuk bapa, untuk ibu, untuk anak lelaki, anak perempuan, suami, isteri, saudara lelaki dan saudara perempuan. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahawa ilmu ini sangat penting. Firman Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan pembahagian tersebut. Tilka hududullah, segala hukum yang tersebut, yakni berkait tentang harta anak yatim, berkait tentang harta pusaka, berkait tentang faraid, berkait tentang wasiat, adalah batas-batas syariat Allah, hududullah. Surah An-Nisa ayat yang ke-13. Selepas daripada ayat yang ke-11, 12, Allah menceritakan pembahagian pusaka bagi anak-anak, bagi suami, bagi isteri, bagi ibu, bagi ayah. Ayat ke-13 kata Allah, tilka hududullah. Yang demikian itu adalah batas-batas syariat Allah. Yang kedua, ilmu faraid adalah antara ilmu yang sangat penting. Wa an Abdillah bin Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, al-ilmu thalathatun wa ma siwa dzalika fadlun ayatun muhkamatun wa sunnatun madiyatun wa fariidatun adilatun. Daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ilmu itu ada 3 dan selain itu hanyalah lebihan sahaja, iaitu ayat-ayat berkenaan tentang hukum, kemudian sunnah yang betul, dan ilmu faraid yang adil. Yang ketiga, kepentingan ilmu faraid adalah kunci kepada ilmu-ilmu yang lain. Kerana dalam faraid ini bukan hanya kita cerita tentang pengiraan semata-mata, tetapi banyak berkait dengan ilmu-ilmu yang lain. Seperti contoh ilmu perubatan, kerana terkait dengan kandungan, terkait dengan janin dan sebagainya. Apalagi ilmu yang berkait tentang undang-undang yang ada di Malaysia ini khususnya, kerana kita wakil berada di Malaysia. Berkait tentang enactment keluarga, Undang-Undang Keluarga Islam 2003 Selangor. Saya rasa ramai di kalangan tuan-tuan dan juga perempuan tak tahu perkara ni. Bila ayah meninggal dunia, yang mana anak-anaknya ada di kalangan yang masih belum cukup umur, masih kanak-kanak, dalam Islam, dalam dari sudut hukum fiqh, anak-anak yang dah baligh dan aqil, dia dikira mukallaf, berhak untuk dia menentukan harta dia. Sama ada dia nak gunakan untuk apa, itu hak dia, bebas. Ini dalam Islam, dalam fiqh. Bila kata baligh, lelaki keluar mani, perempuan keluar haid. Bila kata baligh, tak keluar mani, tak keluar haid, cukup 15 tahun qamariyah, dia dikira baligh, walaupun belum keluar mani, walaupun belum keluar haid. Ini ukuran baligh dari sudut Islam, fiqh.
Tetapi dalam undang-undang kita, selagi kanak-kanak belum berusia 18 tahun ke atas, maka dia tidak boleh untuk pindah milik kepada nama dia. Dia tak boleh untuk mengambil hak harta tersebut walaupun dia ada bahagian dalam faraid. Kita ingat, bila kita mati ada anak-anak yang masih kecil. Siapa yang akan menjadi pemegang amanah? Kita ingat isteri kita. Betul tak? Kebanyakan kita menganggap isteri kita, ibu kepada anak-anak ini yang akan menjadi pemegang amanah. Dari segi undang-undang, bukan ibu secara automatik. Siapa dia? Ayah kepada si mati, iaitu atuk kepada anak-anak ini tadi. Kalau atuk yang baik, alhamdulillah. Kalau atuk yang faham, diberikan kepada ibu anak-anak ini untuk kegunaan nak membesarkan anak-anak. Bahagian isteri berapa? 1/8. 1/8. Kalau ada 8,000, 1,000 sahaja untuk isteri. Kalau ayah kepada si mati tiada, harta-harta bahagian anak-anak ini pergi ke mana? Amanah raya berhad. Boleh dituntut? Boleh, jika anak-anak ini sudah sampai usia 18 tahun baru boleh tuntut. Tuan-tuan bayang tak? Isteri kita mungkin ada yang tidak bekerja, bahagiannya 1/8. Nak membesarkan anak-anak kita, macam saya ada 6 orang anak, 5 lelaki, 1 perempuan. Semua masih kecil-kecil, yang sulung baru tingkatan 1. Matinya saya, bahagian mereka ini belum boleh diguna lagi. Pergi kepada ayah saya kalau ayah saya masih ada waktu itu. Kalau misalnya kata ayah saya tiada, akan pergi kepada amanah raya berhad. Bagaimana isteri saya dalam keadaan yang tak bekerja nak membesarkan anak-anak? Sedangkan dalam dari segi hukum fiqh, kita sebagai pemegang amanah harta anak yatim harus untuk kita menggunakan untuk keperluan anak-anak yatim tersebut. Harus hukumnya. Tetapi berpada-padalah. Jangan mentang-mentang hartanya 10 juta, kita beli kereta Ferrari dengan alasan nak bawa dia hantar ke sekolah. Itu dah jadi ambil kesempatan. Jadi sekadarnya untuk urusan pembelajaran dia, kos hidup dia sehingga dia dewasa. Bila sampai usia dewasa, berikan kepada dia untuk dia urus sendiri. Tapi bila tak cukup usia, maka amanah raya akan pegang. Sebab itu banyak isu-isu harta umat Islam dibekukan. Bila dah berada di amanah raya berhad sampai usia 18 tahun, tak dituntut pula. Itulah yang jadi banyak-banyak dan bertambah aset umat Islam. Hari ini dah berapa puluh bilion nilai aset umat Islam yang beku, yang berada di amanah raya berhad. Jadi bila kita tahu keadaan sedemikian, bila kita tahu dan kita boleh rancang semasa kita hidup. Bagaimana nak rancang? Lantik isteri kita sebagai wasi. Sekarang banyak firma-firma, MAIS pun dah ada keluarkan. MAIS pun ada satu jabatan untuk kita buat urusan pelantikan isteri kita sebagai wasi. Bila kita mati, harta anak-anak kita dia boleh pegang terus. Kemudian dia boleh gunakan untuk membesarkan anak-anak kita. Di antara kehebatan ilmu ini adalah ia membawa kepada ilmu-ilmu yang lain yang berkaitan dengannya. Ini kerana tahap penguasaan seseorang terhadap ilmu faraid bergantung kepada penguasaannya terhadap ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya. Antaranya ialah yang pertama berkait dengan ilmu ibadat, ilmu fiqh dalam urusan ibadat. Fiqh ada 4: ibadat, muamalat, munakahat, jinayat. Berkait dengan ibadat seperti contoh tentang nazar, tentang badal haji, tentang zakat. Berkait tak dengan faraid? Berkait. Kerana ini adalah urusan perkara yang wajib didahulukan oleh waris sebelum pembahagian faraid. Antara perkara-perkara yang waris kena tahu bila mati sahaja ayah atau ibunya, daripada harta si mati, apa yang kita kena buat? Hukumnya wajib 4 perkara. Ambil untuk uruskan pengurusan jenazah si mati kalau berkait dengan kos. Kalau misalnya kata si mati dah carum khairat kematian ataupun takaful dibiayai sepenuhnya, maka tak perlu lagi ambil.
Yang kedua, hutang si mati. Hutang yang bagaimana? Ada dua. Hutang kepada Allah, antaranya nazar, antaranya zakat, antaranya apa lagi? Hutang puasa. Bila puasa tak tertunai, maka kena bayar apa? Kifarah, yang beras. Satu hari satu cupak. Nilaikan. Sebab tu kalau kita tak berpuasa, uzur, maklumkan. Kalau boleh ada buku catatan. Ini buku hutang kita dengan Allah. Nyatakan berapa hari tahun ni tertinggal puasa, tak mampu dah nak bayar, tak mampu dah nak ganti, nak qada sebab masalah kesihatan. Habis sahaja Syawal, habis sahaja puasa, Syawal tu dah boleh bayar fidyah siap-siap. Bayar fidyah berapa hari kalikan dengan berapa. Lihat pada Lembaga Zakat Selangor punya website berapa nilai untuk satu hari. Setiap tahun mungkin berbeza bergantung pada nilai beras. Kemudian yang kedua berkait dengan ilmu muamalat, seperti contoh riba, seperti contoh hutang, seperti contoh harta yang tidak patuh syariah. Harta yang dikatakan harta faraid, harta pusaka, adalah dari sumber yang halal. Seandainya ada harta yang tidak halal, sama ada dari sumber riba, sama ada daripada sumber komisen atau dividen yang tidak patuh syariah, ASB, KWSP, tuan-tuan mana yang belum tukar kepada akaun Islamik, maka segera tukar. Mudah waris-waris kita nak tentukan nanti. Kalau yang masih lagi ikut akaun konvensional, yang ini tidak patuh syariah. Ada Islamik sekarang, KWSP, ASP, pilih yang Islamik. Akaun simpanan kita, pastikan yang Islamik kerana setiap bulan ada profitnya. Kemudian apa lagi? Tabung haji alhamdulillah. Kita percaya ianya patuh syariah, bahkan tiap-tiap tahun dah tolak siap-siap untuk zakat. Ni kelebihan tabung haji. Kalau kita ada anak, ni bagi isteri, kita sebagai pemegang amanah, harta anak-anak berjuta-juta ni, bahagian dia ni, boleh kita masukkan dalam tabung haji ataupun di ASB untuk diniagakan. Harus hukumnya. Nak guna sekadarnya, harus hukumnya. Kemudian berkait dengan ilmu munakahat. Bila kata munakahat, berkait dengan ilmu nikah, berkait tentang ilmu cerai. Isteri yang diceraikan, adakah masih lagi dikira sebagai waris? Ini semua berkait. Bila kata faraid, bukan hanya tentang kira-kira, tetapi berkait dengan ilmu-ilmu yang lain. Selagi mana isteri tersebut isteri yang ditalak rajai, yang boleh dirujuk dan belum lagi habis tempoh iddahnya, mati suaminya, maka dia berhak mendapat bahagian dia dalam faraid. Berapa bahagian isteri? 1/4 dan 1/8. 1/4 ketika mana? Ketika suaminya tidak ada anak. 1/8 ketika mana? Ketika suaminya ada anak, walaupun anak bukan dengan dia, anak dengan perempuan sebelumnya. Dia kahwin dengan duda, anak seorang. Contoh, kahwin 10 tahun tak dikurniakan anak, ada anak tiri itulah, anak kepada lelakinya. Mati lakinya, maka dikira laki ni ada anak yang tadi, yang seorang tadi. Dan bahagian isteri 1/8, bukan 1/4. Bila kata ada anak, merujuk kepada si mati, bukan merujuk kepada orang yang bertanya. Kadang-kadang orang salah faham. Jumpa, Ustaz, saya nak tanya, berapa bahagian saya dan adik-beradik yang lain? Berapa waris yang tinggal? Tinggal 4 orang saja, 2 lelaki, 2 perempuan. 2 orang adik-beradik lelaki, seibu sebapa, dan 2 orang adik-beradik perempuan, seibu sebapa. Kita kiralah yang adik-beradik berapa. Sekali bila kita tengok balik, yang dimaksudkan tu anak kepada si mati. Sebab dia ni anak kepada si mati. Jadi bahagian dia bukan kepada adik-beradik, tetapi kepada anak si mati. Jadi rujuk waris tadi, kita rujuk kepada si mati, bukan kepada yang bertanya. Contoh dia tanya, siapa lagi waris yang ada? Ada mak saya. Kita pun ingat mak si mati. Rupanya mak saya, mak yang bertanya, bermakna isteri kepada si mati.
bukan ibu kepada si mati. Kerana berbeza, bahagian isteri lain, bahagian ibu lain. Kemudian ilmu jinayat berkait tentang pembunuhan. Pembunuhan ni panjang lebar. Jadi kita akan masuk antara 3 perkara yang menghalang seseorang daripada mewarisi pusaka. Yang pertama dengan sebab pembunuhan. Apa jua jenis pembunuhan, sama ada sengaja atau tidak sengaja, sama ada pembunuhan itu hak ataupun benar, juga terhalang mewarisi pusaka. Apa contohnya? Seorang ayah yang menjadi hakim, anaknya didapati bersalah, na'udzubillah, mengedar dada, mandatori, gantung sampai mati. Ayah ni sebagai hakim memutuskan anaknya digantung sampai mati. Maka ayah ini terhalang mewarisi harta anak tadi. Apa jua jenis pembunuhan, tidak kira sama ada pembunuhan tersebut sengaja atau tidak sengaja, sama ada pembunuhan itu pembunuhan yang hak. Maksud hak tadi, yang tadilah contoh, ataupun bapanya sebagai saksi sahaja. Hakim orang lain, bapanya saksi, saya menjadi saksi anak saya ni, saya nampak hari-hari mengedar dada. Anak ni mati, kena gantung sampai mati. Bapa ni tadi juga terhalang mewarisi harta pusaka. Macam mana nak tahu Ustaz? Rujuk mahkamah, biar mahkamah yang tentukan. Dari segi hukum fiqh, apa jua jenis pembunuhan, maka ianya terhalang mewarisi harta pusaka. Bila kata terhalang, daripada dia kepada anak saja, daripada anak kepada bapa sahaja contoh, bukan bermakna terhalang selama-lamanya. Misal kata dia terhalang, dia bunuh ayahnya, maka harta ayahnya dia tak boleh warisi. Maknya mati, dia boleh mewarisi, kerana dia bukan bunuh maknya, dia bunuh ayahnya sahaja. Contoh, na'udzubillah. Kalau dia tak bunuh ibunya, ibunya mati, dia dapat waris, dia dapat pusaka. Walaupun sebelum tu dia dikira pembunuh ayahnya. Yang dia terhalang daripada harta ayahnya, bukan harta ibunya. Kemudian ilmu hisab, yang ni kita tak boleh lagi lah. Ilmu matematik, seperti nanti kita akan jumpa kaedah gandaan sepunya terkecil. Kalau dalam bahasa Arab dipanggil asal masalah. Kita nak kira pecahan-pecahan, kita nak cari pecahan yang sama untuk semua waris pembawahnya. Itu namanya dalam matematik gandaan sepunya terkecil. Kemudian ilmu nasab berkait tentang keturunan, seperti saudara seibu sebapa, sepupu lelaki daripada bapa saudara seibu sebapa, semua ni nanti berkait tentang ilmu bab nasab, bab keturunan. Adik-beradik yang dikatakan waris dalam pusaka cuma ada 3, iaitu yang pertama adik-beradik seibu sebapa, sama ibu sama bapa. Yang kedua adik-beradik sebapa, sama bapa lain mak, sama bapa lain mak. Duda ada anak, kahwin dengan anak dara, dapat anak, maka anak-anak ini dikira adik-beradik sebapa. Saudara seibu, sama ibu lain bapa. Ibu yang janda, perempuan yang janda ada anak, kahwin dengan lelaki lain, dapat anak lagi, maka dua-dua ini dikira adik-beradik seibu. Kita salah faham, kita panggil adik-beradik tiri. Adik-beradik tiri ni macam mana? Ibu bawa anak, ayah bawa anak kahwin. Jadi anak-anak mereka ni tak ada kaitan langsung sama ada seibu atau sebapa. Yang ni baru dipanggil adik-beradik tiri. Hukumnya bukan mahram, kena jaga batas auratnya, batas ikhtilatnya, pergaulannya. Adapun adik-beradik seibu sebapa, sebapa seibu, itu dah macam adik-beradik betul. Ini 3 jenis adik-beradik. Ada lagi adik-beradik, apa dia? Adik-beradik susuan. Mahram ke tidak? Mahram. Waris ke tidak? Tidak. Adik-beradik susuan bukan ahli waris. Kerana syarat untuk mewarisi antaranya adalah nasab keturunan. Bila kata keturunan, dari rahim seorang ibu, dari benih seorang ayah, baru dikira keturunan. Bila susuan, tak termasuk dalam keturunan. Walaupun kita panggil adik-beradik juga. Menantu anak, kita panggil menantu anak. Yang ini juga tidak, bukan ahli waris kerana bukan keturunan. Walaupun kita panggil anak menantu. Jadi kena kenal pasti di kalangan ahli waris. Kemudian ilmu kedoktoran.
Seperti contoh dalam urusan menentukan masa kematian. Jadi kita serah kepada yang ahlinya, pihak hospital untuk menentukan. Seandainya matinya sama, ibu dan anak atau ayah dan anak mengalami kemalangan, na'udzubillah, dan doktor sahkan kematiannya serentak, masa yang sama, meletup kereta, na'udzubillah, dua-dua meninggal pada waktu yang sama, maka di antara mereka tidak mewarisi satu dengan yang lain. Perlu ke tahu Ustaz? Kita nak tahu siapa yang mewarisi, mereka dah mati. Perlu. Contoh, bila bapa yang meninggal dunia dahulu, walaupun meninggal lebih awal 5 minit daripada anaknya, anaknya meninggal dunia lepas 5 minit, anak ni tadi ada bahagian dia, walaupun dia dah mati, ada bahagian dia daripada harta ayah ni tadi. Jelas? Boleh faham? Bila mati anak lewat sikit, maka dia juga ada hak harta pusaka daripada ayahnya tadi. Kenapa nak kena kira? Ustaz, dia dah mati dah. Untuk waris anak ni pula. Jadi waris anak ni pula, berapa bahagian mereka daripada harta anak ini bersama dengan harta yang dia warisi daripada ayahnya yang mati 5 minit awal daripada dia. Dalam bab harta, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, jangan main-main. Kullu lahmin nabatat min haramin fannaru awla bih. Tiap-tiap harta yang masuk dalam badan kita dari sumber yang haram, fannaru awla bih. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kecil sikit pun masuk neraka ke? Walau hanya sebatang kayu sugi. Berapa nilai kayu sugi? RM1. Kalau di Seri Petaling, RM1 dapat 2, 50 sen. Sedap-sedap RM1 dapat 3. Satu kayu sugi, ambil hak orang lain, neraka, fannaru aula bih, na'udzubillah. Bila kata masuk menjadi daging, bukan hanya yang masuk makan, yang kita guna juga termasuk, kata ulama. Kita faham hadis, oh tak apalah, yang makan je, aku ambil duit haram, aku guna untuk bayar kereta, guna untuk bayar rumah, sama juga hukumnya, fannaru aula bih, na'udzubillah. Kemudian ilmu perundangan negara seperti Akta Harta Pusaka Kecil, Pembahagian 1955, Akta 98 dan lain-lain bidang ilmu yang berkaitan. Yang keempat, kepentingan. Sumber pemilikan harta secara adil. Selain daripada bekerja dan berniaga, pewarisan juga merupakan salah satu sumber pemilikan harta yang sah dan adil. Selain kita cari rezeki sendiri, kita bekerja, ada rumah, ada kereta, penghasilan titik peluh kita sendiri, kita juga boleh dapat harta melalui cara pewarisan daripada arwah ibu kita, ayah kita, mungkin abang kita, kakak kita, adik kita, pakcik kita. Kita sebagai waris yang berhak, kita juga boleh menjadi pemilik harta daripada pewarisan. Dan kita yakin bahawasanya faraid ini adalah satu ketentuan langsung dari Allah, dan pastinya ianya adalah adil, seadil-adilnya. Bila kata adil ini bukan bermakna sama rata. Orang salah faham bila kata adil mesti kena sama rata. Tidak, adil apa makna dia? Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Lawan bagi adil, zalim. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Saya ada anak yang sekolah menengah, yang sekolah rendah. Sekolah menengah saya bagi RM10 belanja. Yang sekolah rendah saya bagi RM5 belanja. Adil tak saya? Tak berani nak jawab. Yang menengah naik motor, isi minyak, harga dekat kantin mahal sikit, sepinggan nasi tu mungkin RM3. Yang rendah, kita yang hantar, kita yang ambil, harga dekat kantin murah sikit, RM2 sepinggan. Adil ke tidak? Adil. Kerana adil bukan sama rata, tetapi meletakkan sesuatu pada tempatnya. Tuan-tuan ada 2 orang isteri. Tuan-tuan lah, bukan saya. Ada 2 orang isteri. Isteri yang pertama ada 10 orang anak. Isteri yang kedua ada 1 anak. Berapa belanja tuan-tuan nak bagi dekat isteri pertama? Contohlah RM5,000 lah contoh. Isteri kedua RM3,000 contoh. Adil tak tuan-tuan? Menggeleng kepala tuan Haji. Tak adil. Adil bukan makna sama rata. Kalau itu keperluan bagi isteri yang kedua dan juga anaknya yang 1, RM3,000 itu mencukupi, itu dikira adil.
Kalau misal kata yang isteri pertama 10 orang, 5,000 pun belum cukup, maka itu tidak kira adil. Maknanya kita bagi lebih lagi mengikut keperluan dia. Itu makna adil, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Orang salah faham, bila kahwin dua je, yang rumah pertama beli kabinet, yang kedua mesti kena beli juga. Sedangkan yang pertama memang rosak kabinetnya, yang kedua rosak peti aisnya, maka yang kedua kita beli peti ais, jangan beli kabinet juga. Itu makna adil, bukan sama rata tetapi seimbang mengikut keperluan, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dalam pembahagian harta pusaka, tiada siapa pun yang terlebih adil dalam menentukan kadar pembahagian harta pusaka kepada ahli waris, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan, la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim." Yang bermaksud, dan telah sempurnalah kalimah Tuhanmu, yakni Al-Quran, meliputi hukum-hukum dan janji-janjinya dengan benar dan adil. Tiada siapa yang dapat mengubah sesuatu pun daripada kalimah-kalimahnya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Surah Al-An'am ayat 115. Daging babi, na'udzubillah, hukumnya haram. 1400 tahun dahulu dah diharamkan tentang pengharaman daging babi. Hari ini teknologi dapat mengenal pasti daging babi ini ada kuman, ada bakteria yang berbahaya. Bila mana dimasak, bakteria kuman tersebut tak mati. Jadi ramai yang beranggap sebab diharamkan daging babi ini sebab ada kuman. Kalau misal kata ada teknologi dapat mematikan kuman tadi, adakah daging babi halal? Tetap haram. Sekalipun dah dimusnahkan segala bakteria, kerana pengharaman itu kekal selama-lamanya sehingga hari kiamat. Bukan sebab ada kuman, tetapi ini perintah Allah. Hikmahnya mungkin sebab ada kuman, sebab supaya umat Islam lebih sihat, tak kena penyakit dan macam-macam. Hikmah kenapa tak boleh bela anjing dalam rumah, kerana bila dikaji-kaji, saintis kaji, dekat aliur anjing tadi ada bakteria dan mudah untuk mendapat penyakit dan sebagainya. Hikmah. Tetapi kalau misal kata ada teknologi boleh mematikan, adakah halal kita bela anjing dalam rumah? Tetap haram. Kerana ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam urusan faraid. Allah dah tetapkan suami berapa, isteri berapa, ayah berapa, ibu berapa, sekalipun zaman semakin maju. Orang menganggap, ada yang menganggap, na'udzubillah, sekarang zaman dah moden, faraid ini dah ketinggalan zaman, na'udzubillah. Kalau dia berektikad menghina, merendahkan hukum Allah, kafir, na'udzubillah. Kita tak nafikan ada yang tak berpuas hati dalam hatinya, kenapa kena ikut faraid ni? Tetapi jangan sampai kita menolak perintah Allah, jangan sampai kita menolak kewajipan, kefarduan yang telah ditetapkan Allah. Takut-takut kita terjerumus dalam kafir, menolak hukum dengan sengaja, dengan bersungguh-sungguh, dengan keyakinan dalam hatinya mengatakan dah tak relevan lagi faraid ini pada zaman moden sekarang. Na'udzubillah min zalik. Yang kelima, manusia makhluk yang lemah. Kita sebagai hambanya yang lemah, tidak mampu dan tidak layak untuk menentukan ahli waris yang berhak dan tidak berhak terhadap harta pusaka. Kita juga tidak berupaya untuk menentukan berapa bahagian bagi mereka yang berhak. Siapa yang kata kita tak berhak ni? Kita tak mampu ni? Memang kita ni manusia, makhluk yang lemah. Bukan hanya dari sudut akal kita beranggapan manusia yang lemah, bahkan Allah dah kata dah, kita ni lemah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat ke-11? Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'an fariidatan minallah innallaha kana 'aliman hakima. Ibu bapa kamu dan anak-anak kamu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat serta banyak manfaatnya kepada kamu.
yakni pembahagian harta pusaka dan penentuan bahagian masing-masing seperti yang diterangkan itu ialah ketetapan daripada Allah. Sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Allah dah kata dah, kita ni tak mampu nak kenal antara ayah kita dengan anak kita, yang mana lebih banyak, yang mana lebih dekat, yang mana lebih banyak manfaat kepada kita. Kita tak mampu nak akal kita ni terbatas, kerana kita manusia yang lemah, tak mampu nak mengenal. Maka Allah yang menentukan langsung. Bagi bapa 1/6, bagi anak-anak sekian. Yang keenam, mencegah daripada persengketaan. Terdapat banyak masalah pembahagian pusaka yang berpunca daripada perselisihan di antara ahli waris. Punca utama perselisihan ini berlaku adalah disebabkan oleh mereka tidak mengetahui dan memahami ilmu faraid. Saya yakin kalau kita faham dan tahu tentang faraid, pasti anak-anak ataupun kita redha dengan ketentuan Allah. Kerana kita yakin ini bukan pilihan manusia. Ini adalah pilihan Allah dan ketentuan Allah, Allah yang tetapkan. Kita sebagai seorang Islam, seorang mukmin, yakin ini yang paling adil. Maka tak ada sebab lagi kenapa kita nak tolak. Ini bagi yang faham. Tapi bagi yang tak faham, ini tidak adil. Jangan cerita Firauni pula. Sebab tak faham dan tak tahu hukum. Kalau tahu hukum, saya yakin semua boleh faham. Walaupun dalam hatinya adalah sikit tak puas hati, tetapi tak sampai nak tercakap, nak terucap, kerana faham dan tahu tentang hukum. Akibatnya mereka akan menentukan pembahagian harta pusaka di kalangan mereka mengikut akal dan nafsu mereka. Contohnya, abang sulung akan mendakwa bahagiannya mesti lebih dengan alasan dia adalah anak sulung, manakala anak perempuan pula menyatakan dia mesti dapat lebih kerana dialah yang menjaga arwah emak semasa emak sakit sehingga emak meninggal dunia. Ini banyak berlaku dalam masyarakat kita. Aku yang jaga ayah, aku yang jaga ibu, guna duit aku keluar, beli pampers, beli makan, beli apa semua. Bila mak ayah mati, aku dapat sikit. Ini tidak adil. Abang pula, aku yang sulung, aku yang berhak menentukan korang dapat berapa seorang sama. Ini sebab bermain dengan akal dan nafsu semata-mata. Bila tak faham dan tak tahu tentang hukum faraid, maka akan timbul perbalahan demi perbalahan. Waktu mak ayah ada, semua baik. Bila mak ayah tak ada, dengan sebab harta, habis, pecah hubungan antara adik-beradik, putus silaturahim. Na'udzubillah. 3 tahun, 4 tahun raya tak berkunjung, tarik muka bila berjumpa, sebab harta. Masing-masing beranggapan masing-masing berhak mendapat lebih dengan sebab-sebab tertentu menurut akal dan nafsu masing-masing. Na'udzubillah min zalik. Keadaan seperti ini boleh menyebabkan perselisihan di kalangan ahli waris apabila ada sebahagian ahli waris yang tidak setuju dengan cara pembahagian tersebut yang mana telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sumber hukum faraid insya-Allah kita akan sambung pada perjumpaan akan datang. Hari Jumaat minggu hadapan. Hari Jumaat minggu hadapan berapa hari bulan saya tak pasti, tapi masih lagi dalam bulan 7. Jumaat minggu depan lah, Jumaat ni. InsyaAllah kalau dipanjangkan usia, diberi kesihatan, diberi keizinan, saya tak terlibat dengan mana-mana program, InsyaAllah saya akan hadir. Kita akan jumpa lagi pada Jumaat akan datang. Saya rasa cukup sekadar itu. Yang baik itu datang daripada Allah dan kurang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya mohon maaf, mohon ampun andai terkasar bahasa dan beres hati tuan-tuan dan juga puan-puan. Kita tanggung dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'
ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا يشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.